Setelah negara mencapai kemerdekaan pada tahun 1957, sistem pendidikan negara berkembang mengikut acuan sendiri. Laporan Rahman Talib yang diberakui dalam Akta Pendidikan 1961 mengandungi cadangan-cadangan dalam laporan Raza dengan tujuan menyatukan kaum di Malaysia. Akta Pendidikan 1961 merupakan undang-undang pendidikan yang bersifat kebangsaan dan dikuatkuasakan di Malaysia sebelum ini. Akta tersebut wujud dengan asas cadangan yang dibawa dari Laporan Raza dan Laporan Rahman Talib. Secara ringkasnya, Akta Pendidikan 1961 mengandungi perkara berikut. Yang pertama, penegasan kepada pendidikan asas iaitu membaca, menulis dan mengira. Penegasan kepada pendidikan kerohanian yang kukuh dan unsur-unsur disiplin yang diingini. Yang seterusnya, penegasan kurikulum mengikut acuan Malaysia. Dan lainnya, pendidikan menengah atas melalui 2 jurusan iaitu akademik dan vokasional. Selepas Akta Pendidikan 1961, terbentuknya Laporan Aminuddin Baki untuk mengkaji sistem pendidikan yang terdiri daripada pelbagai jurusan bagi sekolah menengah dan rendah. Saya mengambil keputusan untuk melantik Aminuddin Baki sebagai wakil tunggal untuk menganggotai semua jawatan kuasa berkaitan sistem pendidikan Tanah Melayu. Dengan ini, saya mempersilakan Aminuddin Baki untuk mengangkat sumpah. Saya, Aminuddin Baki, selaku wakil tunggal semua jawatan kuasa sistem pendidikan, berjanji akan berusaha untuk menjadikan sistem pendidikan Tanah Melayu lebih teratur dan sistematik. Kamu tahu ke? Saya memang tidak suka konsep sekolah vernacular ini yang berteraskan kaum masing-masing saja. Jadi, saya ingin menukar konsep ini. Saya ingin cadang beberapa cadangan dalam laporan saya. Baik, Tuan. Antara cadangan-cadangannya ialah Umur berhenti sekolah dinaikkan kepada 15 tahun. Pelajaran sekolah menengah rendah dinaikkan hingga 3 tahun. Pelbagai jenis kursus perlu diperkenalkan supaya dapat melahirkan pelbagai tenaga mahir.
Memperkenalkan sekolah teknik. Seterusnya, terbentuknya Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979 daripada Maklum Balas dan Laporan daripada Jawatan Kuasa Kabinet 1974. Pada September 1974, satu Jawatan Kuasa Kabinet ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jelaslah bahawa laporan ini memainkan peranan penting dalam hal perpaduan, pengenalan sumber manusia dan juga pembentukan kepribadian insan. Ya, betul. Bukan itu sahaja. Laporan jawatan kuasa kabinet ini turut menjadi panduan kepada sistem pendidikan pada masa ini. Hal ini dikatakan kerana terdapat beberapa faktor pengubalan laporan jawatan kuasa kabinet ini. Antara faktornya ialah menjadi asas dalam memartabatkan bahasa Melayu. Ya, ini juga telah dinyatakan oleh Love Vygotsky, iaitu bahasa memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif. Pembangunan kebudayaan, ekonomi, politik, undang-undang, dan bahasa kebangsaan menjadi faktor penting dalam rangka pembinaan sebuah negara baharu. Jelasnya di sini, sistem pendidikan selepas merdeka telah menunjukkan bermulanya pembentukan perpaduan melalui bahasa.